Hei, aku baru nak sorak. Last-last jatuh ke air mata. Kerana terpaksa aku lepaskan lah. Yang tu aku rasa ungkapan yang paling sesuai lah untuk game Kedah lawan Terengganu ni. Tanpa membuang masa, jomlah kita tengok apa sebenarnya yang jadi dalam game Kedah lawan dengan Terengganu ni. Walaupun dah leading 3-1, last-last kena epic comeback 4-3 dengan Terengganu. Sebelum game, dua-dua tim ni turun dengan rekod kekalahan pada game pertama dalam saingan Liga Super pada tahun 2020 ni. Dan bila dua-dua tim ni turun dengan rekod tak ada lagi kemenangan yang pertama untuk tim masing-masing, second game ni mestilah mereka akan battle kau-kau untuk dapat 3 mata penuh. Tak kira lah sama ada hang bermain di home ataupun bermain di away bagi Terengganu. Sebelum game sudah semestinya lah penyokong Kedah mengharapkan kemenangan yang pertama di Stadium Darul Aman pada tahun ni. Lagi-lagi bila first game hari tu prestasi Kedah ni lebih baik daripada Terengganu. Walaupun dua-dua kalah, tapi jumlah bolos Terengganu lebih banyak daripada Kedah. Dan ada juga player Kedah yang bagi tahu pada pihak media yang mana depa mengharapkan aura Darul Aman untuk depa pegang 3 mata penuh pada malam tu. Tapi apa boleh buat, rezeki lebih memihak kepada pasukan Terengganu pada malam tu. Walaupun kita dah leading 3-1 lah waktu tu. Aduh, tak boleh nak move on lagi ni. Okey, sebelum kita pi lebih mendalam, kita tengok dulu first 11 yang diturunkan oleh Coach Aidil pada malam tu. Macam yang ramai penyokong Kedah jangkakan, Coach Aidil buat turun first 11 yang sama waktu kita berdepan dengan JDT hari tu. Yang mana dekat bahagian tengah kita boleh tengok Coach Aidil masih memberi kepercayaan kepada Fazrul Daniel dengan Amirul. So start je game, pasukan Kedah ni dikejutkan sampai penyokong hak duk bersorak tu pun terkejut lah dengan gol awal yang dijaringkan oleh Terengganu daripada corner kick. Kalau kita tengok balik macam mana gol pertama ni boleh dihasilkan, dia berpunca daripada bahagian defense pasukan Kedah. Yang mana back four kita loose marking beberapa orang player Terengganu yang ada dalam kotak penalti. Terutama sekali striker baru mereka yang betul-betul ada depan pintu gol. Dan kalau hampa perasan, benda ni jugalah yang jadi pada pasukan Terengganu waktu Renan dapat jaringkan gol penyamaan. Apa yang menariknya game Kedah dengan Terengganu ni, dua-dua tim ni bermain secara open play mengikut taktikal masing-masing. Walaupun Kedah ketinggalan 1-0 pada awal minit permainan, tapi aku puji player-player Kedah sebab mereka tak cepat koyak. Mereka tak down semangat untuk cari gol penyamaan. Dan hasilnya Kedah dapat skor 2 biji dan leading 2-1 dengan Terengganu sebelum half time. Kalau hampa perasan waktu first half, Amirul dengan Fazrul Daniel ni mereka berjaya untuk sekat litak daripada conquer bahagian tengah. Dan mereka memaksa player Terengganu ni bermain di wide area. Sebab itulah mereka lebih banyak attack daripada player sayap mereka. Kalau hampa tengok balik betul-betul game hari tu, walaupun dua-dua tim ni bermain secara open play, tak dinafikan dua-dua tim ni ada buat mistake-mistake yang memberi ruang untuk pasukan lawan jaringkan gol. Yang menariknya, 2 gol padang yang dihasilkan oleh pasukan Kedah adalah hasil daripada through pass di bahagian tengah kepada striker. Dan 2 orang striker kita tu pandai untuk manipulate kegagalan back four pasukan Terengganu untuk buat offside trap. Daripada situlah terhasilnya 2 gol untuk pasukan Kedah. Momen yang paling best sekali waktu mana kita dah leading balik 3-1, dan pada waktu tu aku rasa ramai orang termasuklah aku sekali menganggapkan Kedah akan dapat 3 mata dah pada malam tu. Tapi last-last kena fake hope. Kalau hampa tanya aku apa sebenarnya yang jadi pada tim Kedah waktu kena comeback dengan Terengganu ni, inilah mistake-mistake yang aku kata tadi tu yang memberi peluang kepada pihak lawan. Cumanya waktu second half ni Terengganu lebih efektif untuk convert peluang tu kepada gol. Kalau kita tengok dekat media sosial, dekat Facebook ke dekat mana-mana kan, rata-rata komen yang player Kedah pada malam tu bermain secara individu. Dan ada juga yang kata mereka ni tamak untuk buat gol dan tak bermain secara berpasukan lah. Okey, pendapat aku tak against benda tu. Benda tu memang betul. Memang ada sesetengah player yang kita nampak tamak untuk cari gol. Lagi-lagi yang obviousnya Kipri lah, yang mana dia ada ruang untuk pass pada Fazrul Daniel tapi dia tak pass. Tapi cuba kalau kita tengok pada side kita adalah seorang player yang bermain di atas padang tu. Kita dah sedap botol 2-3 orang player, dah bawa bola sampai depan pintu gol, kita nak pass tak? Kalau aku rasa aku pun tak pass kot. Lagi-lagi pada waktu tu kita dah leading 3-1.
kan. Tapi kalau berbalik kepada asas bermain secara berpasukan, benda tu memang salah lah. Kalau nak kata defend Kedah teruk pada malam tu, sebenarnya dia bukan teruk, dia hanya kurang memuaskan. Kalau hampa tengok balik betul-betul ada je 2-3 save penting yang dibuat oleh back 4 pasukan Kedah ni. Bukannya sampai tak ada save langsung, tapi biasalah manusia kan, bila satu je kesilapan, 10 kebaikan tu dah tak nampak dah. Aku tak mau komen lah pasal kemasukan Pak An ni adalah punca 2 gol yang dijaringkan oleh Terengganu hari tu. Sebab benda ni keputusan coach, dia lebih tahulah apa yang dia buat. Walaupun sebenarnya ada player yang lebih fit lagi daripada Pak An dekat bench tu. Apa yang positifnya dalam game ni, kita boleh tengok pasukan Kedah ni dah makin serasi dengan taktikal yang diterapkan oleh coach Aidil ni. Dan bahagian serangan kita ni dah buktikan yang mereka akan bagi masalah pada defend pasukan lawan kalau diberi ruang dan peluang yang secukupnya. Jadi pada yang baru dekat channel ni, jangan lupa untuk subscribe channel ni untuk dapat berita yang lebih menarik lagi tentang bola sepak Kedah. Dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang.